Okey, kita mula. Okey, soalan 1, 3 sebutan pertama bagi satu janjang. Kejap, sorry. Okey, bagi satu janjang aritmetik ialah 4, 11, 18. Tanya beza sepunya. So, tolak ajalah, tak ada apa. Ingat selalu sebutan belakang, tolak depan. So, soalan ini kalau dia 1 mark, awak boleh terus tengok bagi saya jawapan. Tapi kalau soalan 2 mark, mesti bagi saya mana kita dapat 7 ini. Walaupun mungkin awak kata, cikgu tengok tahu. Tunjukkanlah kalau soalan 2 markah. Sebab sini tak ada peruntukan markah, cikgu tak pastilah. Okay. Tapi biasanya dikira tengok. Okey, sebenarnya tak payah buat 2 kali tau. Siapa ni? Shiking. Tak payah buat 2 kali. You ambil saja mana-mana satu mencukupi. Sebab soalan ini tidak minta you tunjukkan ini adalah janjang aritmetik. So, kamu boleh buat ini saja kepada saya ataupun buat so kamu boleh buat ini untuk saya ataupun kamu buat ini untuk cikgu. Cukup. Salah satu mencukupi. Tak payah buat dua-dua. Sebab soalan ini bukan minta tunjukkan. So cikgu potong potong salah satu. Tapi sebenarnya either one lah Okey. Hasil tanpa 14 sebutan pertama lepas sebutan kelima. So kamu kena pilih dululah. Itu maksudnya kita mula daripada sebutan ke-6. Sebutan ke-6 sehingga sebutan 47. Betul? Okey. So kalau macam itu, ini maksudnya S47 tolak satu sebutan sebelum dia S5. Boleh Shikin, sebenarnya you nak kata sebutan kelima mula ke? No. So maksudnya 2 kali salah. Okey. Kalau sebutan kelima mula, ini sepatutnya S4 tau. Kan kita kena ambil satu sebutan sebelum dia. Tapi sekarang soalan ini memang nak mula dengan sebutan ke-6. Sebab dia kata selepas sebutan ke-5. Maksudnya start dengan sebutan ke-6 lah. Boleh? Boleh. Okey. Sebenarnya 2 kali salah. Tapi secara kebetulan dia betul balik. Boleh Sebab kalau sebutan ke-5 sepatutnya S4. Sebutan ke-6 memang S5. So kita masuk formula sajalah M per 2, 2A tanpa N tolak 1D. Kemudian S5 buat sekali lagi. Lepas tu kita tolak lah. So dapat, cikgu cek jawapan aja. Okay, dapat 7665. Betul lah. Tapi ini sepatutnya sebutan ke-6. Nasi you lah. 2 kali salah, benda itu jadi betul balik. Okay. Soalan 2. Hasil, cikgu, ini ialah soalan cikgu sudah bagi rumus SN sendiri. So, bila cikgu tanya benda-benda bawah ini, awak jangan pakai rumus SN yang sebelum lah. So, kalau cikgu tanya S8, kita memandialah, masuk ajalah. Masuk saja 8 di tempat N kita. So, awak kira, awak dapat 148. So, bila cikgu tanya T8, so dia sebenarnya macam soalan 1B tadi. Okay. Kalau mula-mula kita ambil S8, lepas tu kita ambil satu sebutan sebelum dia. So S8 tolak S7, betul? Okay, lepas tu masuk S8 tak payah buat lah, tadi sudah buat. Tapi kalau lupa, sendiri sudah buat balik pun tak ada masalah. So kita cari S8, kita cari S7, lepas tu kira. Okay, jawapan 36 betul. Okay. Ada apa nak tanya? Ada Ini soalan biasa je. Okey, soalan 3. Raja menunjukkan 4 biji bola berbentuk bulat. Perimeter dia membentuk janjang aritmetik. Perimeter yang bentuk janjang aritmetik. Sebutan-sebutan janjang itu disusun secara menaik. So kita tahulah ini yang paling kecil, ini yang paling besar. Ini sebutan pertama, kedua, ketiga, keempat. Baru dia mungkin perimeter itu dalam keadaan menaik. Okey, so sekarang dia tanya apakah 4 sebutan janjang itu. So maksudnya dia nak perimeter untuk keempat-empat inilah. So kalau bulatan, dia tanya perimeter. Ini siapa punya kerja? Okey, Ilya. Memang betul lah, lilitan. Maksudnya cikgu tanya lilitan. So kita masuk sajalah. Okey, rumus untuk lilitan 2 pi J. So sebutan pertama 2 pi. Jejari kamu jangan lupa, soalan bagi kita ialah diameter. So jejari kena bagi 2 lah 38 bagi 2, 66 bagi 2, 94 bagi 2. So masuk ajalah.
Okay, sebutan pertama 10 pi, sebutan kedua 2 pi J dapat 38 pi. Dan untuk yang seterusnya, terpulang kepada kamu sebab soalan ini sudah kata dia punya perimeter membentuk janjang aritmetik. So kalau awak sudah ada dua sebutan dan awak kata, cikgu saya sudah nampak ini ialah D saya ialah berapa? 27 pi. Saya dapat 27 pi. Maka awak boleh untuk sebutan yang seterusnya awak tulis sajalah tanpa 27 pi berapa, macam tu cukup. Okay. So cikgu cek kejap. Dapat cikgu silap ke? Bukan 27, 28. Sorry. Okay. 28 pi 28 pi dapat 6. Okey, so betul lah dapatlah benda ini 94 pi tulisan Ilya ni. Sudah cantum. Okey, tapi boleh juga awak cari. Okey, bulatan pertama, bulatan kedua, bulatan ketiga 2 pi. Lepas itu 33. So dapat 66 pi. Okay, lepas tu buat lagi sebutan keempat 2 pi 47. So awak dapat 94 pi. Boleh ikut awak. Sebab soalan ini di awal-awal sudah kata perimeter dia membentuk janjang aritmetik. Kalau di awal-awal cakap macam tu, kita dapat dua sebutan, ketiga keempat kita boleh teruslah gunakan konsep sebutan janjang aritmetik tu, kita tambah aja. Okay. Tapi kalau soalan ini dia bunyi dia ialah perimeter bola-bola itu membentuk janjang. Tapi dia tak kata janjang itu ialah apa. Dia hanya kata membentuk janjang. Lepas tu dia suruh awak tuliskan 4 sebutan pertama janjang itu. Maka kamu bila dapat dua ini, bila dapat sebutan pertama, kedua, cikgu memang tidak galakkan kamu terus tulis jawapan yang belakang. Awak mesti sekurang-kurangnya buat sampai 3. Lepas tu cek. Ini JA ke JG? Kalau JA, apakah D dia? Kalau JG, apakah R dia? Boleh So, kalau kita soalan tak bagi kita ini janjang apa, kamu mesti buat sampai 3 sebutan baru tengok. Itu langkah keselamatan lah. Sebab awak teka betul, okey. Teka salah, habis semua. Dan soalan ini memang pi tak boleh hilangkan sebab jawapan minta dalam sebutan pi. Dan biasanya kalau soalan janjang, cikgu pun tidak galakkan awak masukkan nilai pi. Sebab kalau masukkan nilai pi, awak akan buat penghampiran. Bila awak buat penghampiran, makin lama makin, sebab kan sebutan pertama, kedua, ketiga, empat, makin lama makin jauh beza dia. So lepas itu soalan tanya, apakah beza sepunya janjang itu? Tolak ajalah. Tolak sajalah. Tapi padahal kita tadi buat atas sudah nampak pun. Okey. So itu soalan 3. Okay, kita pergi kepada soalan 4. Okey. So, cikgu bagi sebutan ke-11 ialah 2 tanpa 6 pi. Hasil tanpa S6. Okey, hasil tanpa 6 sebutan pertama ialah 5 pi tolak 8. Okey. Lepas itu, cikgu kata ini JA janjang aritmetik. So, pastikan awak gunakan rumus JA lah A tanpa N tolak 1D. Kalau S6 6 per 2, 2A tanpa N tolak 1D. Pastikan awak gunakan rumus yang betul. Jangan pakai JG punya. So, tak ada apalah, masuk ajalah. T11 kita tahu. A tak tahu. Kan? A tak tahu. Okey, N11. D kita tahu sebab soalan ni bagi. Beza sepunya dia ialah 6. So, D kita tahu. So, kita masukkan. So, siapa? Okey, Atika ringkaskan belakang. Boleh? So, boleh dapat persamaan ini. Maka pertama. Okey. Lepas tu, ini sebab Atika sudah ringkaskan. Tapi cikgu terima juga kalau awak tulis 2 tanpa 6P sama dengan A tanpa kurungan 11 tolak 1 kemudian 6. Itu sudah diberi markah sebenarnya. Tapi sebab Atika tulis macam ini, cikgu tak dapat bagi markah di sini sebab you tak ganti lagi ini. So, cikgu akan bagi markah di baris inilah. Boleh Okey. So sebelah sini
M per 2, 2A tanpa N tolak 1, D pun sudah ada. Dan kita tahu dia sama dengan 5P tolak 8. So, Adhika pun sudah ringkaskan. Okay, betul lah. Okay. So, ini ada A, ada P, ini ada A, ada P. Kita akan buat persamaan serentak. Okay, kita akan buat persamaan serentak lah. So, minat dia dapat nilai P, dia tak minat nilai A. So, sepatutnya, okay, Adhika ambil, okay, belum. Mula-mula dia ringkaskan dulu persamaan pertama. Okay, dia ringkaskan ini tapak ini. Okay, kemudian yang ini dia ringkaskan tapak ini. Sesuka hati awak lah Sebab awak pagi ini pun cikgu kata betul, awak pagi ini pun cikgu kata betul. Bergantung kepada cara awak ringkaskan So lepas itu okey, Adhika tengok ini sudah A dalam sebutan P, dia ganti masuk. Okey, boleh? So, cikgu nampak ini, cikgu tahu awak sudah tahu nampak persamaan serentak So, selesaikan, awak dapat nilai P macam ini. Cikgu cek jawapan kejap Soalan 4. 250. Okey. 8.06. Okey, betul lah. Ataupun awak boleh bagi saya jawapan dalam pecahan. Sesuka hati awak lah. Okey. Boleh Sebab ini sudah jawapan tak akhir. So kalau kita round off pun tak apa. Tapi round off ingatlah nombor besar sekurang-kurangnya 2 tempat perpuluhan. Nombor kecil 4 angka peti. Yang ini sebenarnya sampai 8.06 pun cikgu terima lah. Bagi lebih tak apa, jangan bagi kurang. Tapi bagi saya pecahan pun boleh. Okey saja. Sesuka hati awak lah itu soalan apa sudah? Soalan 4. Okey, kita pergi soalan 5. Okey. Cikgu bagi ini, cikgu kata dia adalah janjan geometri. Lepas tu cikgu bagi maklumat hasil tanpa ketak terhinggaan. Cikgu tanya nisbah sepunya. So macam soalan ini juga, dia bukan tanya kita adakah tunjukkan ini JG ataupun adakah ini JG. Dia sudah kata ini adalah JG. So bila awak cari nisbah sepunya, macam inilah, buat sekali cukup, tak payah buat banyak kali Kamu boleh pilih macam Adhika, dia pilih ini. Dia pilih 2 sebutan pertama ini. Kemudian ambil belakang, bahagi depan. Boleh. Okay? Kalau kamu kata, cikgu, saya nak ambil belakang ini, boleh tak? Boleh, tak kisah punya. So pagi ini pun betul, kalau siapa bagi saya ini pun betul. Berapa bagi saya ini pun betul. Kalau kamu tengok jawapan pun X kuasa 2 lah. Either one. Ini pun boleh, ini pun boleh. Tak payah bagi kedua-dua. Okey, cukup padam. Okey. Lepas tu, cikgu tanya apakah nilai positif X? So, di sini ada satu lagi maklumat kita belum pakai kan? So, kita pakai je lah. S infinity ada formula dia. Okey. Formula dia ialah A bahagi 1 tolak A. So ikut soalan ni A awak ialah 1, A awak ialah X kuasa 2. Dan kita tahu dia sama dengan 18. Soal tapak inilah. So boleh ganti nilai ke dalam rumus dengan betul. Awak diberi markah kaedah awak. Okey, tinggal kerja nak ringkaskan lah. So di sini awak nampak ada kuadratif So mesti ubah sehingga dalam bentuk kuadratif. Okey, mula-mula darat silan. Okey. Lepas tu awak pindahlah sebab nampak kuadratif So kalau kuadratif tak kisah awak tekan kalkulator, awak dapat nombor cantik ke tak cantik ke, kena tunjuk kaedah dia. Kejap Okey. So macam kalau dapat nombor tak cantik memang kita pakai rumus sajalah Tolak B tanpa tolak B kuasa 2 tolak 4 AC bagi 2A. Okey, betul. Okey, lepas tu awak dapat 2 jawapan. Tapi soalan ini kita akan abaikan jawapan kedua sebab soalan ini kata nilai positif X. Maksudnya kita punya nilai X hanya terima jawapan positif, kita abaikan jawapan negatif. So dalam penulisan kamu boleh buat macam ini Awak dapat 2 jawapan, awak potong, kemudian tulis balik jawapan yang nak. Pastikan nampak sangat jelas mana satu jawapan yang kamu nak.
So biasanya cikgu akan galakkan macam inilah. Tulis dua jawapan itu. Boleh awak potong yang tak nak. Dan kalau boleh lagi cantik tulis balik. Yang awak nak ialah mana satu. Okay. So ini jawapan dia. Sekejap, ini soalan berapa? Soalan berapa? Soalan 6. Okay, so betul lah jawapan ini. Okay, betul lah jawapan ini. Okay. Kita pergi kepada kejap aja. Soalan siap lah. Okey, soalan 7 cikgu kata ini adalah 3 sebutan dalam satu janjan geometri. Ini ialah jenis soalan kita tak nampak lagi kan di dalam janjan geometri, tapi soalan kata dia ialah janjan geometri So cikgu tanya apakah nilai S? Ini soalan awak kena carilah A pertama, A kedua dan awak samakan mereka. So okey. Tapi soalan ini senang sebab kita boleh pakai belakang. Kita boleh pakai belakang saja. Kalau kita pakai depan, kita tak dapat nilai. Okey. Ilya pakai cara lain. Okey, Ilya cari dulu apakah A dia. Lepas tu dia masuk ke dalam formula sebutan kedua. A N tolak 1 sama dengan dia selesai dapat ini. Pun boleh. Pun boleh ya. Kaedah ini pun boleh. Ataupun awak pakai itu sajalah. Kita ada A pertama. A pertama ialah negatif 15 per X. Kemudian kita ada A kedua iaitu 45 per negatif 15. Kalau awak nak ringkaskanlah. Tak nak bagi dalam bentuk itu pun tak apa. Dia kata dia kata JG, kita tahulah negatif 15 per S sepatutnya sama dengan negatif 3. Kalau awak selesaikan pun awak dapat 5. So mana-mana satu kaedah lah. Boleh Okey, cikgu nak tanya. Ilya, kenapa awak tahu pakai sebutan kedua? Kalau cikgu pakai sebutan ketiga boleh tak? Sebab kuasa tu lagi senang 2 tolak 1 tu. Okey. Dia pilih sebutan kedua sebab 2 tolak 1 jadi 1 senang kira. So kalau awak nak ambil sebutan ketiga boleh tak? Boleh Boleh. Sama je, awak akan dapat jawapan 5. Yang tak boleh ialah sebutan pertama. Kenapa tak boleh? Cikgu tunjuk sini Sebutan pertama tak boleh untuk soalan ini. Kalau awak pakai sebutan pertama, so awak akan masuk formula X negatif 3, 1 tolak 1. Dan jawapan dia sama dengan sebutan pertama kita X. So 1 tolak 1. 1 tolak 1. Kosong. Negatif 3 kalau kuasa kosong? 1. So akhirnya awak dapat inilah X sama dengan S. Apa pun tak dapat. So soalan ini pakai sebutan 2 pun boleh. Pakai sebutan 3 pun boleh. Tak boleh pakai sebutan pertama saja. Sebab pakai sebutan pertama awak dapat X sama dengan S. Tak dapat nilai X tersebutlah. Boleh Sebutan ketiga sebenarnya pun boleh. Tapi macam Ilya katalah, kalau nak pakai kaedah Ilya ini, sebutan kedua lepek senam pengiraan dia. Tapi sebutan ketiga boleh tak? Boleh. Boleh kira Nak kata sangat susah pun tak Okey, di sini cikgu tanya hasil tambah daripada sebutan keempat hingga sebutan keenam. So, Ilya pakai teknik senarai. Boleh, tak ada masalah Okay, awak senaraikan 1, 2, 3. So, cikgu nak sebutan keempat hingga sebutan keenam. Maksudnya cikgu nak 3 ini. Cikgu nak 3 ini. Awak tambah ajalah. Awak tambah ajalah. Tambah 3 nombor ini, dapat jawapan dia. Tadi siap. Syikin kan? Syikin. Kalau sebutan keempat sampai sebutan keenam, S apa tolak S apa? S5. Sebutan keempat sampai sebutan keenam. S4 tolak S5. Okey, sorry. S? Tak dengar sekali lagi. S? S4 tolak S6. Bukan. Sekarang tadi awak kan nanti soalan 1. Soalan 1 siapa? Yalah, Syikin. Kerja ini. S5 tolak. Kita sekarang ialah sebutan keempat sampai sebutan keenam. So nanti ialah S
S apa tolak S apa? You tahu puak ini tak kali? Tak tahu puak atas ni. Oh, S? S6 tolak S4 tolak 1. Okey, maksudnya S 4 tolak 1? S4 3. 3. Cikgu nak pastikan you tak salah benda ini balik Boleh ya? So, sebutan keempat sampai So, balik kepada soalan tadi ya. Okay. So, balik kepada soalan ini. Mana pergi? Semula. Okay. Kamu boleh pakai teknik Ilya macam ini, pergi senaraikan, lepas tu awak tambah. Tapi awak pun boleh buat sebab awak tahu kalau sebutan keempat tambah sampai sebutan keenam, ini maksudnya S6 tolak S3. Nanti awak gunakan rumus S, ini JA ke JG? JG, awak masukkan rumus JG lah. A kita negatif 3 kan? Negatif 3 N tolak 1 per N tolak 1 bawah A tolak 1 kan? Okey, negatif 3 tolak 1. Kemudian buat lagi untuk S3. Bahagi negatif 3 tolak 1. Boleh je jawapan sepatutnya juga negatif 945. Jawapan sama. Okey, hati-hati ini kuasa 6 untuk nombor negatif. Awak bubuh kurungan untuk negatif 3 ni. Mesti bubuh kurungan. Kalau tidak awak kira tak dapat jawapan yang betul. Cuba tekan kalkulator sekejap. Betul tak dapat negatif 945? Syukin tekan kejap. Betul. Betul Okey. So tak kisah mana satu kaedah awak nak pakai Kalau rasa susah nak tentukan ini, macam Ilya ini lagi senang. Bagi saya pun suka kerja macam Ilya ini aja. Boleh senarai 3 sebutan aja okeylah. Macam you tadi punya tak boleh sebab daripada sebutan ke-6 sampai 42. Nak pun boleh lah, tapi banyak sangat kan? Banyak sangat. Yang ini 3 sebutan memang macam ini lebih cepat sikit Okey, kita sambung lagi. Soalan 8. Hari kejap aja. Okey, sebutan keempat satu janjang geometri. So T5. Okey, sama dengan 15. Pastikan nanti pakai JG punya Okey, hasil tambah sebutan kelima dan keenam. So T5 sampai T6. So kalau nak pakai S ialah S6 tolak S4. Okey, ialah 10. Boleh pakai ini. Tapi sebenarnya soalan ini sebab sebutan kelima sampai ini siapa ni? Adika. Soalan 9 sampai soalan 6. Cikgu tengok awak tulis dot. Apa sebutan dalam ini? Yang dot itu apa sebutan dia? Sebenarnya tak ada sebutan kan? Tak ada. Betul tak? Sebenarnya tak ada sebutan. So okey awak pakai ini. Tapi lagi senang kalau awak pakai T5 tambah T6 sama dengan 10. Sebab rumus T lebih senang daripada rumus S. Tapi nak pakai ini salah tak? Tak salah. Tak salah So cikgu ikut awak punya lah. Tapi kalau siapa pakai T5 tambah T6 sama dengan 10 pun boleh. Jawapan awak sepatutnya sama Okey. So awak pakai AR4 sama dengan 15. Apa yang awak tulis ni tak ada kaitan dengan apa yang awak tulis ni. Awak tulis S6 tolak S4 tapi awak macam cikgu balik. Tak apalah. Tak apalah. Tak sama penulisan awak. Okey. So sepatutnya kalau macam cikgu kata kita gunakan rumus T 2 kali kan. Tapi Atika di sini dia nampak shortcut dia. Cikgu T5 tak payah pakai rumus. Sebab T5 tahu jawapan ialah 15. So daripada pakai rumus untuk T5, awak letak 15 di sini boleh. Tapi kalau awak nak gunakan rumus T6 boleh tak? Boleh. Tak ada. T5 boleh juga. Okey aja. Hanya panjang pendek. Sama juga. Kalau pakai ini pun boleh. Hanya panjang sikit. Mungkin bila awak selesaikan, awak akan rasa lebih rumit sikit. So cikgu ikut awak dia. So awak ini awak ganti 15. Okey, T6 awak gunakan AR5. So awak dapat 10. So awak nampak boleh diringkaskan, awak pindah. Okey, cikgu terima. Cikgu terima.
Tapi sebenarnya cikgu terima je. Sini pun cikgu sudah terima. Okay? Tapi awal ringkas pun okey. Okay? Kalau siapa pakai rumus sini, cikgu terima je. Maksudnya kalau siapa pakai JG punya S6 dan JG punya S4 awak tolak pun cikgu bagi markah. Hanya kalau siapa pakai ini mungkin awak nanti akan menghadapi masalah nak ringkaskan. Sebab rumus ini lebih rumit. So macam cikgu kata kalau soalan ini melibatkan JG, sebab keistimewaan yang ada pada JG bila kita nak buat persamaan serentak untuk ini, biasanya kita tak pakai kaedah ganti yang kita buat macam tadi yang JA punya. Dan kita kalau buat kaedah hapus pun, kita bukan buat ini tak apa nombor samakan perkali. Tak. Kita biasanya melibatkan kerja bahagi. Biasanya kita melibatkan kerja bahagi untuk soalan JG. Sebab keistimewaan yang ada pada JG. Tapi kalau kamu kata, cikgu saya nak buat kaedah ganti. Di sini saya buat A sama dengan masuk ke dalam ini. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Hanya kadang-kala bila awak buat kerja itu jadi rumit. Tapi untuk soalan ini, kalau buat pun dalam keadaan yang awak mampu selesaikan. So, cikgu pakai teknik yang kita biasa pakai, bahagi. So, terpulanglah kepada kamu mana nak bagi mana. Tapi biasanya kita nak senang, kita bagi kos tinggi punya lah di atas. Okay. So, itu yang AR5 bagi AR4, negatif 5 bagi 15. So, di sini awak selesaikan awak dapat A. Sini awak dapat negatif 1/3. Okay, soalan apa? Ini soalan apa? Sorry. Soalan nak sebutan pertama dan nisbah sepunya. So kita sudah ada nisbah sepunya. So nak sebutan pertama masuk sajalah. Terpulanglah. Nak masuk persamaan 1 pun boleh. Nak masuk persamaan 2 pun boleh. Okay. So. Okay. Kawan kamu masuk ke dalam persamaan 1. Sebenarnya tak payah buat ini sudah. Sebab tadi sudah ada. Tapi tulis pun cikgu tak tolak markah lah. So kita tersenang kata kita masuk ini ke dalam ini ya. So 15 sama dengan A kurungan negatif 1/3 kuasa 4. Okay betul. So ringkaskan, dapatlah jawapan 1215. Okey, betul. Ya. Lepas tu cikgu tanya hasil tanpa ketak terhinggaan. Okey, di sini satu lagi kalau tengok soalan lapang ini, cikgu tanya hasil tanpa ketak terhinggaan. Okey, bila soalan ini tanya hasil tanpa ketak terhinggaan, cuba tengok A awak. Okey, A awak, okey, satu soalan ini mesti JG, tak mungkin JA. Kalau di sini awak terpakai rumus JA, awak tahulah ada benda sudah salah. Okey, kedua awak cuba tengok A awak. A awak mesti satu nilai negatif 1 sampai 1. Kalau sekarang cikgu tanya apakah hasil tanpa ketak terhinggaan? Tapi di atas ini awak selesai awak dapat A awak 3. Awak tahulah something wrong. Ada benda salah sudah. Cari balik mana kesalahan kamu. Sebab bila A sama dengan 3, cikgu tak mungkin tanya awak hasil tanpa ketak terhinggaan. Sebab A sama dengan negatif 1 sampai 1 saja. Dalam lingkungan itu saja ada hasil tanpa ketak terhinggaan. So kadang-kadang awak boleh gunakan cara ini sambil curi-curi tengoklah jawapan kita ada kesalahan tak. Tengok aja sebab tak ada langkah apa pun kan. Mana tahu kan kita try ke. So tak ada apalah, masukkan aja lah. Masukkan A, masukkan A, awak kira saja. So dapatlah jawapan ini. Hanya siapa yang tekan kalkulator hasil yang warna hitam jangan lupa bawah itu kena pubur kurungan ataupun kira bawah dulu sesuka hati awak lah. Okey. Ada apa nak tanya? Tak ada. Cikgu seorang cakap sampai habis. Okey, soalan 9. 9A tak ada di sini ya. Tengok kertas buku awak sendirilah . Dalam satu perlombaan seorang pelari jarak jauh mengambil masa 3 minit 45 saat untuk berlari dalam kilometer pertama. Tapi lajunya berkurang dengan sekata, iaitu setiap kilometer seterusnya diambil masa 12 saat lebih daripada setiap kilometer yang sebelumnya. Okey, so kalau kamu tengok sebutan pertama kita, ataupun saat pertama kita, kilometer pertama kita, bukan saat pertama kita. Kilometer pertama kita, ni yang pertama punya, dia ambil 3 minit 45 saat. Okey, nanti bila kita nak masuk ke dalam formula apa-apa, kita jangan tulis macam ni sebab tulis macam ini
tak boleh dalam pengiraan. So awak kena buat keputusan lah. Sama ada awak tukar semua ini kepada minit ataupun awak tukar semua ini kepada saat. Boleh So siapa ini? Siapa yang buat? Shikin. Okay, Shikin, you tukar kepada minit ke you tukar kepada saat? Saat. Saat. Macam mana tukar kepada saat? Awak dapat ini kan 225. Mana dapat 225 ni? 3 darab 60. Kemudian tampak 45 So tu yang dapat 225. Okay. So ini untuk kilometer pertama. Okay, kilometer yang kedua dia kata dia ambil masa lebih. Okay. Maksudnya bila untuk cikgu sepatutnya tulis satu di belakang kilometer pertama. So bila kilometer kedua maksudnya dia ambil 225 tambah lagi 12 saat. So itu 237. Untuk kilometer yang ketiga 237 tambah lagi 12 iaitu 249. Okey. Biasanya cikgu galakkan awak tulis 3 sebutan baru buat keputusan. Tapi kalau awak kata cikgu saya sangat pasti ini ialah JA maka tak apalah. Okey. Tapi kalau awak tak berapa pasti ataupun cikgu saya selalu buat latihan saya kata JA cikgu kata JG. Ataupun cikgu saya kata JA cikgu pun kata JA tapi saya punya D tak betul. So cikgu akan galakkan kamu dapat dulu masa yang digunakan untuk kilometer pertama, kedua, ketiga tanpa gunakan pengetahuan janjang. Ikut kefahaman kita saja. Okey, 12 saat lebih daripada sebelum. So apa dia? 2 saat daripada sebelum apa dia? Dapat 3 ini baru buat keputusan. So di sini Syuki kata sebutan pertama 225. Dia kata beza sepunya 12. Betul? Kalau awak cek memang ini 12 So cikgu tanya masa yang diambil bagi kilometer yang ke-10. So yang ditanya oleh saya ialah T10 lah. Ditanya oleh T10, kita masuk dapat jawapan. Okey, lepas tu cikgu tanya masa yang diambil untuk menghabiskan 12 km pertama. So yang ditanya oleh saya ialah S12, betul. So masuk formula JA punya lah M per 2, 2A tambah N tolak 1D. So kira dapat ini. Okey, dapat ini. Dan dalam soalan ini dia tak ada minta kita mesti jawapan dalam minit ataupun saat. So awak boleh ikutlah dalam saat pun boleh. Nak tulis ini balik dalam keadaan minit saat pun boleh. Dalam keadaan minit pun boleh. Tapi biasanya cikgu kata kalau dalam saat macam Shikin buat macam ni mencukupi. Mencukupi sebab soalan tak minta apa-apa. Okey, sama jugalah untuk soalan ini Kalau siapa tidak erti buat, awak boleh pakai teknik senarai. Maksudnya awak buat aja. Buat saja buat saja kilometer yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10. Okey, kalau kita tahu sini ada melibatkan 12, kita buatlah sampai 12. Okey. Lepas tu pakai saja teknik kalkulator yang cikgu cakap. 225 sama dengan lepas itu 225 sama dengan lepas tu tambah 12. So tulis saja 237 249. Kalau cikgu salah cakap 261 273 285 297 309 321 333 345 357. So soalan pertama tanya masa yang digunakan untuk kilometer yang ke-10. So yang ditanya oleh saya ialah inilah. Yang ditanya oleh saya ini. Tapi jangan lupa siapa kalau pakai teknik senarai itu, selepas awak senaraikan, awak mesti tulis balik jawapan kamu. Okay? Maksudnya awak kena tulis macam ini. Sorry kecilkan sikit So awak mesti tulis macam ini untuk A1. Okay? So masa yang digunakan ialah 333 saat. Jangan bagi senarai lepas itu ada orang buat tanda di sini, ada orang highlight di sini. Sorry ini tidak diangkat sebagai jawapan. So awak kena tulis keluar. Antara banyak-banyak nombor ini mana satu ialah jawapan. Okey, B cikgu tanya
masa yang diambil untuk menghabiskan 12 km pertama. So bukan yang belakang inilah, kita kena jumlah semua inilah. Okay, kita kena jumlahkan semua ini. So cara penulisan kita, okay. So awak kena beritahu orang lah, awak tambah daripada nombor apa? 225 tambah 237. Kalau malas nak tulis banyak, tak apa. Tulis 1, 2, 3, lepas tu awak boleh dot. Tapi kena beritahu orang tambah sampai mana. Contoh soalan ini tambah sampai 3, 5, 7. Lepas tu baru awak tulis jawapan dia. Jawapan kita tadi berapa lah? 3492. Okay. Itu kalau siapa pakai teknik senarai, awak buat jadual. Okay, buat jadual pun boleh lah ataupun awak senarai saja. Okay, senarai saja. Lepas tu tulis balik jawapan yang dikehendaki oleh soalan. Jangan bagi jadual suruh pemeriksa ketat cari jawapan untuk awak. Dia cari, maka dia punya buka awak punya. Okay, soalan B. Okay, awak tengok buku sendiri sebab tak boleh scroll up, scroll down sudah. Okay, cikgu bagi 3 sebutan, cikgu kata dia ialah janjan geometri. Memang awak tak rasa dia janjan geometri kan? Tapi soalan kata dia ialah janjan geometri. So terima je lah. Awak ambil R1, awak ambil R2, awak samakan dia. Okay, so cikgu cek kejap. 6P tanpa Q, 2P tanpa Q, 4C. Okay, so betul lah. So lepas tu tinggal kerja nak ringkaskanlah. Dan soalan ini dia bukan tanya apakah nilai Q ataupun P. Dia nak Q dalam sebutan P. So kita buat aja. So di sini ada satu P tak sama dengan Q. Okey, tak tahu apa guna dia. Tak apa. Okey, kita mula-mula darab silan, kita kembangkan. Cikgu tengok cepat aja. Kembangkan. Lepas itu okey, ringkas sebelah kiri. Ringkas sebelah kanan. Okey. Lepas tu, kalau ini awak nampak sini Q kuasa 2. Kalau saya pindah ke sebelah sini, dia potonglah. Hilanglah. Okey. Lepas tu apa pula you buat? Okey. 16 PQ, you pun pindah ke sebelah sini. So 12 PQ tolak 16 PQ, negatif 4. Yang 36 pindah ke belakang. Okey, boleh. Dapat negatif 8. Lepas itu you bahagi 4. Okey. Lepas itu ini bagi bahagi P. Mana Q bagi? Mana negatif bagi? Tu correction tape pen. Sini sepatutnya ada negatif. Sini sepatutnya ada negatif kan? Tak, yang tu bekas pen je. Ini tak ada negatif? Ada, bekas pen. Bahagi berapa? Tak, tu bukan negatif. Sorry, teacher. Tak tahu. Maksudnya, okay, you bahagi negatif 4. Okay. So, you bahagi negatif 4. So, sini dapat PQ, sini dapat 2P kuasa 2 lah. Betul. Okay. Lepas tu, you bahagi P lagi. So, dapat ini. So, soalan nak Q dalam sebutan P. Okay. So, dapat jawapan ini. Okay. Lepas tu, cikgu tanya, apakah nisbah sepunya dia? Mana kerja dia? Sini. So, awak boleh ambil mana-mana satu. Ambil mana-mana satu. So, okay, Syuki ambil R1. So, dia ambil ini. Lepas tu, dia masukkan Q dia lah. Q dia 2P kan? So, dia masuk, Okay, dia masukkan Q dia dengan 2P. Q dia dengan 2P. Okay, ini pergi sini itu awak nampak. Okay, lepas tu dia ringkaskan 8P, 4P. So, potong, dapatlah 2. Okay, betul? Okay. So, soalan ni sebenarnya tak susah. Nampak rumit saja sebenarnya. Okey saja. Okay, tunjukkan bahawa sebutan ke N tanpa 1 melebihi jumlah N sebutan pertama sebanyak 4P. So, apa yang buat? Okay. Syuki, kalau awak tulis macam ini, maksud awak ialah sebutan ke N tanpa 1 melebihi 4P. Tapi bunyinya sebenarnya melebihi
jumlah N sebutan yang pertama. Jumlah N sebutan yang pertama maksudnya boleh sikit. Jumlah N sebutan yang pertama apa simbol dia? Ataupun B. okey. Sorry, sekali lagi. Lebih daripada? Lagi ya. Okey, kejap. Cikgu tulis Alah, mana pergi? Kejap. Lagi ya. Okey, cikgu salin ayat dia. Sebutan ke N tambah 1 melebihi jumlah N sebutan yang pertama sebanyak 4P. Ini kerja macam pagi ni. Kita sikit-sikit buat. Okey. So gunakan simbol sebutan ke N tambah 1. Maksudnya apa simbol dia? T N tambah 1. Macam you buat tadi lah ya. Okay. So ini ialah T N tambah 1. Okey. Apa ini? Jumlah N sebutan yang pertama. S1. Kalau S1 maksudnya jumlah satu sebutan yang pertama. 4P bukan 40. Sorry. Jumlah N sebutan yang pertama. Kalau S1 maksudnya jumlah satu sebutan pertama. Sekarang N sebutan pertama. Ataupun sesiapa boleh? Jumlah maksudnya hasil tambah. Hasil tambah N sebutan yang pertama. SN. SN. Okay. Sebenarnya yang cikgu nak cakap ini ialah SN. Okay. Yang cikgu nak cakap ini ialah SN. Okay. Tapi soalan ini dia minta kita tunjukkan. So, kalau kamu masih ingat macam pagi ni, cikgu tanya awak. Cikgu bagi nombor sebab kalau 4P awak susah nak bayangkan. Kalau cikgu bagi 4 saja. Cikgu bagi 4 aja supaya awak boleh bayangkan. Kalau ini 20, ini berapa? 20 melebihi apa sebanyak 4? Apa nombor yang sesuai? 20 melebihi apa satu nombor sebanyak 4? Siapa tahu, siapa jawab? 16. Boleh? Contoh lain. 50 melebihi apa sebanyak 4? 6. Sorry, 46. Boleh? So sebenarnya mana awak dapat nombor ini? Apa hubungan tiga nombor ni? 20, 16, 4. Tolak. Tolak. So sebenarnya apa yang kita nak buat sekarang ialah kita nak buktikan kalau saya buat TN tambah 1 tolak SN, jawapan saya ialah 4P. Itu yang kita nak buktikan. So soalan ini bukan minta kita pakai ini untuk buat kerja. Soalan ini minta kita tunjukkan. So apa yang kita nak tunjukkan ialah kita nak tunjukkan inilah TN tambah 1 tolak SN, jawapan dia ialah 4P. Itu maksudnya. Sekejap, cikgu padan yang tak pakai. So kita pergi carilah. Kita pergi cari TN tambah 1. Kejap. Kalau kamu tengok ini, dia kata ini sama dengan 4P. So walaupun di sini mana tadi di sini memang tak ada. So di sini kita tahu A kita 2. Cikgu salin balik A2. Kejap. So untuk seputang ini untuk seputang ini
Yang kita tahu ialah R dia sama dengan 2. Okey, dia punya sebutan asalnya dia bagi kita 2P tambah Q, 6P tambah Q, lepas tu 14P tambah Q. JG Okey. So kalau kamu tengok soalan ni, nanti dia nak kita buktikan benda ini, okey, tolak tapak P. So kalau nak mudah, kita jangan ada Q di sini. Kita jangan ada Q di sini. Dan tadi kita tahu Q ialah berapa? Tak ingat sudah. Okey, Q ialah 2P. Q ialah 2P. So apa yang awak buat? Awak tukar Q ini dulu. Tukar dia jadi 2P dulu. So maksudnya sini akan dapat 2P tambah 2P. Ini ialah 6P tambah 2P. Ini ialah 14P tambah 2P. Iaitu 4P, 8P, 16P. Boleh? So daripada apa yang kita buat di P1 dan P2, kita tahu inilah sebutan yang ada untuk jan-jan geometri kita, dan kita tahu R kita ialah 2. So kita tinggal kejap masuk ke dalam formula sajalah. Okey, kejap. So kita ada Tn tambah 1. Tn tambah 1. Okey, JG punya formula, JG kan? Okey, JG. Formula A, R, M tolak 1 kan? Okey, so sekarang apakah A kamu? 4P. 4P. Apakah R kamu? 2. 2. Apakah N kamu? N tambah 1 tolak 1. N kamu ialah N tambah 1. Lepas tu kita salin balik, tolak 1. Okey, mungkin lebih senang cikgu ringkaskan ini, Sebab ataupun awak nak sekali buat. Mampu tak sekali buat kejap? Kalau sekali buat, kejap cikgu kena tinggalkan ruangan kejap. Okay. Kalau sekali buat maksudnya kita buat ini Tn tambah 1 kita buat ini Tn tambah 1 tolak Sn. Lepas tu cikgu masukkan Tn. Cikgu lepas tu cikgu sambung lagi tolak. Sn. Sn punya formula ialah A R kuasa N tolak 1 R tolak 1. Ini Sn punya. Ini Sn punya. Ini Tn punya. Kita masukkan A. 4P. 4P R 2. N saja tolak 1 R 2 tolak 1. 2 tolak 1. So tinggal kerja kita cuba ringkaskan ini. Tengok kita boleh dapat 4P tak? Kalau kita berjaya dapat 4P, maksudnya kita berjaya ringkaskan. So kita cuba buat manual dia. Ini N tambah 1 tolak 1? N. So kita dapat tanggal sebelah sini So ini adalah 4P 2 kuasa N. Sebelah sini dulu. Boleh ringkas lagi? Tak boleh. 4P tak boleh darat ke dalam sebab sini ada kuasa. Boleh kita tengok sebelah sini pula Kejap. Ni kejap. Cikgu bagi warna berbeza untuk memudahkan kamu. Ini tolak, ini tolak, ini tolak So sebelah sini yang kita boleh ringkas 2 tolak 1. Bawah je 2 tolak 1. So kita ada 4P 2 kuasa N tolak 1. Bawah 2 tolak 1 per 1. Per 1 boleh tak tulis. Lepas itu boleh ringkas lagi. Sebelah sini warna biru dulu. Boleh ringkas lagi? Boleh kot. Macam mana? 4P darat 2 kuasa N. So kita akan, maksudnya awak kena buka kurungan inilah kan? So kalau awak buka kurungan ini, sini 4P 2 kuasa N. Nak buka kurungan ini ada berapa anak panah? 2. 2 Satu ialah ini, satu ialah ini. So yang pertama ialah negatif 4P kali 2 kuasa N. Boleh ringkaskan? Negatif 8
P kuasa Tak A. boleh. Tak boleh. Sebab 2 ini ada kuasa. So 4 tak boleh darab dengan 2 sebab ada kuasa. Boleh ya? So kita akan tulis macam ini saja. Dia macam pengembunan kuasa 2. Bila dia ada kuasa, kita nak buka nak buat anapanai ini, so kita tak boleh buat apa-apa. 4 tidak boleh darab dengan 2 sebab 2 ini melibatkan kuasa. Boleh ya? Okey. Anapanai yang kedua, Tambah 4 P. ini kita boleh sebab 1 itu tak ada kuasa. So kita boleh darab. Okey. So ringkaskan. Apa yang awak nampak ini? 4P kurungan 2 kuasa N. Sini juga 4P kurungan 2 kuasa N. Lepas tu cikgu suruh tolak. Kosong. Kan dia saling hapus 2 ini. So 2 ini saling hapus. So kita tinggal jawapan 4P. Dan berjaya tunjukkanlah kan. Kita nak tunjukkan ini. So kita tulis sajalah ditunjukkan. Okey. Kejap.